Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan untuk terus berada pada hari-hari dan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, di mana pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan inilah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa akan tiba satu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Al-Qadar. Semoga kita dapat sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengejar Lailatul Qadar, dan kita dapat diberikan kekuatan untuk terus memperbanyakkan amal ibadat, dapat terus memperbanyakkan solat malam, tilawah Al-Quran, zikir dan sebagainya, demi untuk mencapai dan memperolehi keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan syurga yang di dalamnya terdapat taman-taman yang indah, buah-buahan yang sungguh enak, hiburan-hiburan yang sangat menenangkan, dan semoga kita kekal di dalamnya atas dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini, pada hari ini kita akan berbicara sedikit tentang Palestin dan keadaan semasa umat Islam di dunia sekarang ini. Seperti mana yang kita tahu, Palestin merupakan bumi para anbiya, di mana terdapat telah diutuskan begitu banyak rasul oleh Allah SWT, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud kepada umat di Palestin itu sendiri. Dan malangnya pada hari ini kita lihat umat Islam di Palestin telah dijarah kehormatannya. Tanah mereka telah dijajah, dirampas oleh rejim Zionis. Namun kita masih tidak lihat ada bibit-bibit rejim Zionis untuk menyerah kalah. Dan walau bagaimanapun kita harus beriman bahawa satu hari nanti pasti bumi ini akan terbebas ataupun dibebaskan oleh para perwira Islam, di mana mengikut sebuah kajian yang telah dilakukan oleh para pengkaji masalah ini, masalah Palestin ini. Mereka menjangkakan bahawa sebelum tahun 2020 mungkin sudah tidak ada lagi Palestin, sudah tidak ada lagi negara Israel, negara Arab Israel. Dan ada yang menjangkakan seawal tahun 2025 sudah akan lenyaplah negara Israel dan digantikan dengan negara Palestin, negara umat Islam yang berdaulat. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Kita melihat sejarah sejak 1400 tahun dahulu, bagaimana Palestin ini ataupun Baitul Maqdis ini menjadi sebuah tanah yang sangat penting bagi umat Islam. Kita lihat tanah inilah menjadi kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa itulah masjid di mana Rasulullah SAW antara 3 masjid yang perlu untuk diziarahi, selain daripada Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Al-Aqsa di Palestin. Itu adalah 3 masjid yang Rasulullah anjurkan untuk kita ziarahi. Dan di situ juga tempatnya Rasulullah dinaikkan ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita seharusnya merasa betapa pentingnya tanah itu kepada umat Islam. Dan kita sepatutnya merasa sensitif, merasa terguris, merasa tercalar apabila tanah itu dijajah oleh rejim Zionis. Pun begitu, apabila kita merungkai fakta sejarah, kita dapat lihat bahawa pembebasan bumi Palestin itu adalah sesuatu yang tidak mustahil. Kita dapat lihat bagaimana pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau telah berjaya menawan Baitul Maqdis, telah berjaya membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada yakni pemerintahan Rom pada ketika itu. Kita lihat ada pattern-patternnya. Okey, baik, saya ceritakan. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau telah mengutuskan Khalid Al-Walid dan Amr bin Al-As untuk masing-masing, yakni Khalid untuk membebaskan Suriah, dan Amr bin Al-As untuk menawan Mesir. Dan apabila pertawan kedua negara itu, yakni Syria di sebelah utara dan Mesir di sebelah selatan Baitul Maqdis, kita dapat lihat seolah-olah pembukaan Masjid Al-Aqsa itu adalah sesuatu yang dipermudahkan. Lalu tibanya
Abu Ubaidah untuk menawan Baitul Maqdis. Lalu kuncinya diberikan kepada Umar Al-Khattab. Itu ketika zaman Umar Al-Khattab. Kita dapat lihat juga pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di mana telah berlakunya perang salib, dan kita lihat metod ataupun cara yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menawan Baitul Maqdis juga adalah sama dengan strategi yang telah dilakukan, yang telah dipraktikkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Beliau pada ketika itu mempersatukan umat Islam di Mesir, di mana yang pada ketika itu sedang di bawah pemerintahan kerajaan Fatimiyah, yakni kerajaan Syiah. Beliau telah memerangi kebobrokan ataupun kezaliman Fatimiyah itu dan mengambil alih pemerintahan Mesir pada ketika itu. Dan beliau juga mewarisi pemerintahan Syria yang sebelum itu diperintah oleh pemerintah yang adil, yakni Nuruddin Azanki. Apabila beliau telah menguasai kedua-dua wilayah itu, yakni Mesir dan juga Syria, barulah beliau mengorak langkah dengan penuh kemegahan, yakni penuh dengan semangat untuk menawan Baitul Maqdis, dan ternyata ia berhasil. Ini adalah dua peristiwa dalam lipatan sejarah umat Islam, di mana kita dapat lihat pembebasan Baitul Maqdis itu adalah tertakluk ataupun tertanggung oleh pembebasan dua wilayah yang sangat penting, yang tidak kurang pentingnya bagi umat Islam, yakni Mesir dan juga Syria. Assalamualaikum. Diucapkan selamat berpuasa kepada seluruh warga Muslim, terutamanya di Malaysia dan di Kanada. Semoga tahun ini puasa adalah lebih baik dari tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua warga umat Islam, terutama kepada keluarga saya dan rakan-rakan saya, termasuk juga rakan-rakan saya di Kanada ini. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelum ini. Terima kasih. Lalu kita lihat apa yang berlaku pada ketika ini. Kita lihat Palestin masih lagi, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis masih belum lagi dapat dibebaskan oleh umat Islam. Namun begitu, kita dapat perhatikan bahawa para mujahidin di Syria sedang berusaha menentang kezaliman Bashar al-Assad. Kita dapat lihat bagaimana mereka bersungguh-sungguh berjuang fi sabilillah untuk membebaskan Syria daripada pemerintahan yang zalim. Kita dapat lihat juga di Mesir bagaimana para rakyat yang pro-demokrasi sedang bermati-matian berdemonstrasi, menunjukkan perasaan, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap rampasan kuasa yang telah berlaku. Rampasan kuasa yang dilakukan oleh tentera Al-Sisi, merampas kuasa presiden yang dilantik secara sah melalui proses demokrasi dan pilihan raya, iaitu Presiden Morsi. Kedua-dua wilayah ini sedang bergelut. Mesir dan Syria sedang bergelut untuk mencapai kemenangan. Dan insya-Allah apabila rakyat di Mesir memperolehi kembali dapat memerintah Mesir, dan bukannya tentera dapat kembali memerintah Mesir, maka insya-Allah jalan-jalan ataupun langkah-langkah untuk membebaskan Baitul Maqdis itu akan menjadi lebih mudah. Begitu juga apabila para mujahidin di Syria mampu dan untuk menewaskan tentera Syria yang diketuai dan dikepalai oleh Bashar al-Assad. Jika mereka telah menewaskan tentera Bashar, insya-Allah akan dipermudahkan jalan untuk menakluk ataupun menawan kembali Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, yang tanah sekitar. Dan kita dapat lihat apa yang berlaku di Syria sekarang. Umat Islam sedang berjuang bermati-matian. Para wanita dirogol dan dibiarkan berbogel di tengah jalan, dirogol oleh tentera-tentera zalim. Anak-anak dibunuh. Makam Khalid Al-Walid telah dibom oleh tentera Bashar al-Assad, semata-mata untuk menunjukkan kebencian mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang mengarut.
Ini sesuatu kezaliman yang sangat-sangat perlu diubah. Dan kita sepatutnya berterima kasih dengan para mujahidin dan para rakyat Syria yang sedang bermati-matian berada di barisan hadapan untuk membebaskan Syria dan lantas membebaskan Baitul Maqdis. Mereka berada di barisan hadapan mewakili kita, umat Islam yang berada jauh daripada Baitul Maqdis, dari Syria. Dan kita dapat lihat juga di Mesir bagaimana umat Islam yang sedang bersolat malam, mendirikan solat, yakni berqiyamul lail, dibunuh dan ditembak. Mereka yang sedang bersolat pada waktu zuhur telah datang telah datang kereta kebal tentera Mesir yang dikepalai oleh As-Sisi, menembak dengan tujuan membunuh. Sehingga sejak rampasan kuasa atau kudeta yang telah berlaku, direkodkan bahawa terdapat 400 lebih kematian disebabkan oleh keganasan yang dilakukan oleh para samsing jalanan, yakni mereka yang pro tentera ataupun penyokong rampasan kuasa, dan juga tentera itu sendiri. Di mana kita lihat mereka bukannya hendak meleraikan demonstrasi, tapi mereka sememangnya berniat untuk membunuh demonstran. Kita dapat lihat mereka yang mati terbunuh, tertembak di kepala, tertembak di tengkuk. Apakah itu tidak dinamakan pembunuhan? Apakah kita sebagai masyarakat Islam mau diam? Apakah masyarakat dunia lain, negara-negara lain, Eropah terutamanya, dan juga Amerika Syarikat masih mahu lagi menyokong rampasan kuasa ini? Ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Namun kita pasti kemenangan akan dikurniakan oleh Allah SWT kepada golongan yang mencukupi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk memperoleh kemenangan. Dan kita sama-sama doakan kepada umat Islam di Syria dan juga umat Islam di Mesir untuk dikurniakan kekuatan oleh Allah SWT. Tambahan lagi pada bulan Ramadan ini, mereka dibunuh, mereka dikejar, mereka berlari seharian pada bulan puasa ini untuk mempertahankan bumi mereka daripada diperintah oleh pemerintah. Namun mereka masih tetap lagi dengan puasa mereka, masih tetap lagi dengan bacaan Al-Quran mereka, masih tetap lagi dengan zikir mereka, masih tetap lagi mendirikan solat pada 1/3 malam yang terakhir. Inilah golongan yang selayaknya diberikan kemenangan. Bukannya Bashar al-Assad, bukannya tentera As-Sisi, bukannya pada negara-negara barat atau negara Eropah, bukan pada mereka, tetapi mereka inilah yang layaknya diberikan kemenangan. Kita lihat bagaimana mujahadah mereka, sesuatu yang sangat-sangat pelik pada zaman ini. Namun kita yakin kepelikan itulah yang sebenarnya perlu kita contohi. Dan insyaAllah seperti mana yang kita semua ketahui, pada malam-malam terakhir inilah kita perbanyakkan doa, kita bermohon kepada Allah SWT supaya diberikan kemenangan oleh para pejuang di Syria dan juga Mesir. Dan dengan kemenangan mereka ini, maka insyaAllah akan dipermudahkan jalan untuk kita umat Islam menguasai kembali Baitul Maqdis. Dan insyaAllah kurang 20 tahun daripada sekarang, kita akan mampu untuk masuk ke Masjid Aqsa dan solat di situ. Ternyata janji Allah itu benar, kemenangan akan diberikan kepada mereka, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, perasaan Ramadan kali ini, alhamdulillah, Ana sangat bersyukur kerana diberi peluang oleh Allah untuk bertemu lagi dalam bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua umat Islam kan. Jadi Ramadan ni memang bulan yang sentiasa dinanti-nanti dan dirindui lah oleh Ana. Dan sebab apa, Ana rasa ada satu spirit dan semangat yang rasa lain lah bila berada dalam Ramadan. Dan target Ana bagi untuk Ramadan kali ni, insyaAllah Ana sangat berharap supaya dapatlah banyak buat ibadah-ibadah
ibadah wajib atau ibadah sunat dalam Ramadan ni kan. Sebab Ramadan ni adalah bulan yang boleh dikatakan bulan yang mentarbiahkan diri sendiri. Khususnya Ana target untuk khatam Al-Quran insyaAllah dalam bulan Ramadan ni. Dan Ana nak memastikan diri Ana ni menjadi apa, quote and quote insan Ramadan. Apa yang maknanya apa, diri ni terkesan lah, memberi kesan lah Ramadan ni kepada diri ni, untuk mengubah diri ni dan menjadi insan Ramadan untuk bila walaupun dah habis Ramadan masih menjadi orang kata masih memberi kesan lah. Ramadan ni memberi kesan kepada diri. So itu je lah, Wallahualam. Dah habis.